السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وفقنا لإتمام صيامنا إلى أواخر اليوم. الحمد لله الذي وفقنا لتلاوة آياته الكريمة. اللهم صل على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا عليم يا رحمن علمنا القرآن، علمنا البيان، علمنا التأويل، وفقهنا في الدين، واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين الفائزين المنتصرين المقربين السابقين في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. Ikhwan, akhwat, sidang saimin yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, kita insya-Allah pada petang hari ini sama-sama kita usaha mempelajari akan ayat-ayat Allah dalam juzuk yang ke-5, malam yang ke-5, esok yang ke-5, yang dalam suratul Nisa ayat 24 sampai kepada ayat yang ke-148 sampai 47 insya-Allah taala, lebih kurang dalam 120 ayat lebih pada malam ni insya-Allah, lebih kurang pada tiap-tiap malam lah 120 atau 30 gitulah tiap-tiap malam, kita 4 malam dah. Malam ni insya-Allah pula dalam suratul Nisa diturun di masa Madinah. Bermula dengan ayat yang bunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. Surah An-Nisa ayat 24 sebagai permulaan kepada juzuk yang kelima yang akan kita tadabbur ayatnya dalam salatul lail pada malam ini insya-Allah. Maksudnya, dan diharamkan juga kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan isteri orang, jangan hidup kahwin dengan isteri orang, kecuali hamba sahaya yang kamu miliki. Itu tak apalah. Haramnya segala tersebut itu ialah suatu ketetapan hukum Allah yang diwajibkan ke atasmu, hai umat manusia. Dan sebaliknya dihalalkan bagi kamu perempuan-perempuan yang lain daripada yang tersebut itu untuk kamu mencari isteri dengan harta kamu secara bernikah kahwin dengan baik, bukan secara berzina. Kemudian mana-mana perempuan yang kamu nikmati percampuran dengannya setelah ia menjadi isteri kamu tu, maka berilah kepada mereka mas kahwin dengan sempurna sebagai suatu ketetapan yang diwajib oleh Allah. Mas kahwin ni jangan buat main-main dengan dia. Ada setengah duk bangga dengan nikah free, sebenarnya tak betul. Kerana nikah yang ada ujurah yang secara faridah ni sangat-sangat bagus sebagai peraturan Allah
kepada hamba dia. Dan tiadalah kamu berdosa mengenai sesuatu persetujuan yang telah dicapai bersama oleh kamu suami isteri. Sudah ditetapkan mas kahwin itu tentang cara dan qadar pembayarannya. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui lagi amat bijaksana. Suatu Nisa seperti mana saya cerita kemarin, cara suami isteri kahwin, cerai dan sebagainya. Dan kemudian Allah Ta'ala suruh berkahwin, fa'ankihuhunna, suruh mengkahwinkan mereka itu. Kalau takdir tak ada orang hak merdeka mengkahwin dengan saya pun tak apa, tapi mengkahwin kena duit juga saya pun kena ada ibu bapa dia juga, kena minta izin daripada bapa dia juga secara molek, jangan secara tak molek. Apa dah tu? Semua tu Allah Ta'ala atur perkahwinan hubungan suami isteri adalah secara cukup mudah. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Itulah peraturan Allah yang cukup meringankan hamba-hambanya dari segi bebanan hukumnya. Maka manusia, kerana Allah Ta'ala tahu kata manusia ni dijadikan dalam keadaan lemah. Lepas pada habu rumah tangga, Allah Ta'ala tegur, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ni jaga harta kita, jangan makan secara benda tak halal, tipu ke, judi ke, riba ke, semua tu yang panggil bil batil. Illa an takuna tijaratan an taradim minkum, kecuali ada hubungan perniagaan di antara kamu. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sama sendiri. Innallaha kana bikum rahima, sungguhnya Allah sangat sentiasa mengasihanikan kamu. Bagaimana Allah lagi mengasihanimu apa duk bunuh sama sendiri? La ilaha illallah. Orang yang bunuh sama sendiri ini Allah Ta'ala kata, wa man yaf'al dzalika 'udwanan wa zulman fasawfa nuslihi nara. Allah Ta'ala nak bunuh neraka orang berbiasa menceroboh wak nyanyo kat orang, bunuh orang dan sebagainya. Oleh itu mari kita ikut lagi dari segi keluarganya. Allah Ta'ala cerita dalam ayat 34 surah An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ini ajaran Allah. Apa kewajipan lelaki, apa kewajipan perempuan. Ar-rijal, ayat lelaki ini dia tak ayat mana kata as-salihun, dia kata ar-rijal. Orang rijal ni orang kuat, orang boleh jadi suami. Qawwamuna adalah pengawal, lebih bertanggungjawab terhadap kaum perempuan, isteri dia. Oleh kerana Allah telah melebihkan orang lelaki dengan beberapa keistimewaan atas orang perempuan. Ada garang kuatnya, boleh cari kehidupan di luar rumah dengan secara bebasnya. Tidak seperti perempuan mesti tutup aurat yang menyebabkan sekatan-sekatan dalam mencari harta. Dan juga kerana orang lelaki telah membelanjakan, memberi nafkah sebahagian daripada harta mereka. Wa bima anfaqu min amwalihim, orang lelaki kena ada harta nak belanja kepada isteri dia. Biasa nak bening nak nama tupai isteri itu adalah satu budaya yang tak betul dalam Islam. Lepas tu orang isteri pula fassalihat, dia panggil salihat isteri. Sebab isteri kena salah. Qanitatun, orang salah jadi isteri ni, ialah yang taat pada Allah dan suaminya. Tu makna qanitat. Qanitat tu makna taat pada Allah dan suami dia. Hafizatun lil ghaib, serta yang memelihara kehormatan dirinya dan apa jua yang wajib dipelihara ketika suami tidak hadir bersama. Hafizatun lil ghaib, kena jaga diri molek isteri, jangan duk main ikut gerak. Lelaki perempuan campur tak tahu berapa, auzubillah, tak betul. As-salihatu qanitat, bukan sekadar qanitat, ya hafizatun lil ghaib, jaga kehormatan dia. Jaga barang-barang suami dalam rumah dia.
bima hafizallah, dengan apa yang Allah Ta'ala dengan pemeliharaan Allah dan pertolongannya. Suami pun kena minta, isteri pun kena minta, Allah mahfaz zaujati min kulli su'. Isteri pun kena minta, Allah mahfazni min kulli su' wa min kulli makruh. Wallati takhafun nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaja' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. La ilaha illallah. Kalau berlaku la samahallah lah. Kalaulah isteri-isteri yang beseng gapa dia, kamu tu bimbang melakukan derhaka nusyur, hendaklah kamu menasihati mereka, dan jika mereka berdegil tinggallah gapa dia, mereka di tempat tidur, pulaukan mereka di tempat. Dan kalau juga mereka masih degil lagi, tinggal tempat tidur, mulut tidur luar, tidur dalam sore misalnya, jangan tinggal rumah, tinggal dalam, tidak tidur sekali, itu mana tinggal. Pukullah mereka dengan pukulan ringan yang bertujuan mengajar. Boleh pukul isteri, tapi Nabi tak biasa pukul isteri dia dah. Sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak biasa jala ayat ni diberi peluang saja. Maka contoh melaksanakan ayat ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak patut kita pukul isteri, kerana Nabi tak biasa pukul isteri dia ramai-ramai tu. Kemudian jika mereka taat pada kamu, lepas padamu ajar dia belaka dah, tinggalnya gapanya, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka pula. Dia taat dah, belaka-laka taat, jangan ususah dia. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Itulah ayat mengenai dengan keluarga. Hei keluarga, jaga molek keluarga kita supaya duduk dalam keadaan yang disuruh oleh Allah dalam ayat yang 34 surah An-Nisa. Kemudian tengok ayat lagi yang sakut pak dengan sosial. Masya Allah, wa'budullah, hendaklah kamu beribadat pada Allah, wala tusyriku bihi syai'a, jangan kamu syirik dengan Allah sesuatu pun. Ini dengan Allah Ta'ala kewajipannya, jangan duk syirik. Bulatkan iman kita, kepercayaan kita, tawakal kita, takut kita, beribadah kita hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Wabil walidaini ihsana, dan dengan dua bapa adalah buat baik. Buat baik bukan sekadar dua bapa, bukan sekadar dua bapa kita kena buat, tapi nombor satu ibu bapa, lepas pada Allah dan Rasul ibu bapa. Wabizil qurba, dan dengan kaum kerabat. Wal yatama, buat baik juga pada kaum kerabat, buat baik kepada anak yatim. Wal masakin, tak kira orang Islam, anak yatim Islam, zil qurba, waris-waris, boleh di Islam, boleh di bukan Islam. Wal yatama, yatim tak kira yatim Islam atau yatim tak Islam. Wal masakin, wal jari dzil qurba, wal jari al junub, was sahibi bil jambi, wa ibnis sabil, wa ma malakat aymanukum. Allah, Islam ni mullahi, umat Islam, orang bukan Islam. Inilah ajaran Allah kepada orang Islam. Kena buat baik pada bapa, buat baik pada kaum kerabat, buat baik pada anak-anak yatim, tak kira anak yatim agama apa, dan orang miskin tak kira agama apa, dan jiran tetangga yang dekat tak kira agama apa, dan jiran tetangga yang jauh, dan rakan-rakan sejawat tak, sekerjaan, dan orang-orang musafir yang terlantar. Nak baik belakang, nak baik kat nama tu. Ni ihsan ya. Ihsan ialah di antara menolakkan corona dan menolakkan bala-bala nak mari pada kita. Ihsan. Allah Ta'ala kasih, wallahu yuhib, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala kasih kepada orang yang berbuat baik kepada orang. Kena ihsan belaka. Dan insya-Allah Ta'ala, siapa kepada juga hamba sahaya yang kamu miliki, kena ihsan juga. Hamba sahaya ni, hak kita beli dia, pera sepera lembu, hamba sahaya ni. Segi kita milik, bukan kata isteri, bukanlah koli, tapi dia hamba. Lah ni tak ada dah, alhamdulillah, Allah Ta'ala akad habis dah. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak suka pada orang-orang sombong, takabur dan membangga-bangga diri. Kita lebih, kita gapa, tak peduli ke orang, tak peduli pada orang miskin, tak peduli pada anak yatim, tak boleh. Itu Allah Ta'ala marah. Allah Ta'ala marah pada orang bakhil. Alladzina yabqalun, orang bakhil ni Tuhan murah sungguh. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, suruh orang pula bakhil, tak usah tu baik duit lah, tak usah tu baik duit lah. La haula wala quwwata illa billah. Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih,
Lagi pula dia pisah tak royak barang rezeki tu hawi ke dia katuk. Padahal duit dia berlama-lama. Dia kata duit tak ada, tak sewi duit kat demo. Tak sewi. Orang main minta wak kebaikan, nak pergi kepada anak yatim, nak pergi makan pada orang buka puasa, nak pergi wak wakah, wak gapa, tak sewi. Dia susuk. Dia susuk barang hak tahu rezeki ke dia. Wa'atadna lil kafirin adzaban muhina. Dan Allah Taala sedia bagi orang kafir. Orang belah tu kebanyakannya orang kafir. Nah, akan azab yang sangat menghinakan. Auzubillah min dzalik. Jaga molek nah, jangan kita. Nah, itu adalah permainan syaitan. Orang yang waktu baik duit, yang atau tak ada waktu baik duit, semua tu merupakan orang makan pengaruh syaitan. Ada pun orang waktu baik duit dengan jalan ria, tidak kerana beriman kepada Allah dari kiamat, maka orang tu orang makan pengaruh syaitan juga. Orang tu yang panggil wa may yakuni syaitanu lahu qarina fasa'a qarina. Dan sesiapa yang mengambil jalan syaitan itu menjadi kawannya, maka seburuk-buruk kawan ialah syaitan. InsyaAllah ta'ala, Allah ta'ala sangat-sangat marah orang belah tu. La ilaha illallah. Orang yang la ilaha illallah, tak dengar Nabi, tak dengar Allah, kafir dengan Allah, sombong dengan Allah ni. Akhirat esok Allah Ta'ala kata, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Ayat ni Nabi suruh Ibnu Mas'ud baca kepada dia. Ibnu Mas'ud kejut, apa kena aku baca padamu sedangkan ayat ini diturun kepada kamu. Ya tak, aku nak dengar orang baca kat aku. Bahawa apa dia Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu baca ayat ni kepada dia, dia kata hasbuka al-an. Sekarang lah ni berhenti. Nah, lalu tu nampak air mata mengalir tu baik. Mana yang ke mana dan bagaimana keadaan orang kafir pada hari kiamat esok? Apabila kami datangkan daripada tiap-tiap seorang saksi, iaitu rasul mereka sendiri. Kafir dengan rasul mana? Kafir dengan rasul zaman Musa, zaman Isa, zaman Zulkifli, zaman mana tak kira lah. Puak-puak Nabi mari saksi kata ni orang tak tahu aku, orang ni orang tak tahu aku. Zaman ni ambil dia Nabi Muhammad siapa kiamat, Nabi Muhammad akan disaksi. Wajibna bika ala haula'i syahida. Dan kami juga datangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi terhadap umatmu ini. Umat Nabi Muhammad siapa kiamat. Nah, Nabi tahu kita siapa beriman dengan dia, siapa tak ada beriman dengan dia. La ilaha illallah. Hari itu hari Allah Taala hantar Nabi mai hidup menyaksi hak ni ahli syurga, hak ni ahli neraka, maksudnya hak ni orang soleh, hak ni orang kufur dengan Allah, dengan ajaran dia bawa, hak Nabi bawa. Yauma idzin yawaddul ladzina kafaru wa 'asawur rasul law tusawwa bihimul ard wa la yaktumuna Allah haditha. Pada hari itu tiap-tiap orang kafir itu dan orang deraka pada Allah tu atau deraka pada Rasul wa 'asawur rasul, kalaulah dia jadi tanah serupa dengan tanah lah lebih molek, tak saya jadi manusia tekah tu. Di dunia ni kalau saya di tanah tak saya, akhirat esok ya laitani kuntu turaba. Haning lau tusawwa bihimul ardu. Allah tak tahu nak lari dah. Wala yaktumuna Allah haditha. Nah, mereka tidak dapat menyembunyikan sepatah kata pun dari pengetahuan Allah. Tak boleh. Nah, lalu tu nak jadi tanah buat dia. Begitu hai orang kafir, hai jin kafir, mun isak tu mun takut pada Allah siapa mun tak saya di manusia. Takut pada balasan Allah kepada manusianya apabila kamu temu dengan hak dia semua. Begitulah. Nah, Allah Ta'ala cerita pada kita, maka marilah kita sama-sama takut pada Allah SWT, terutama syirik dengan dia. Dan Allah Ta'ala pada ayat 48 Allah Ta'ala marah, ya, jangan syirik dengan dia. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billah faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampun sama sekali dosa syirik yang mempersekutukannya dengan sesuatu apa jua. Kita rasa tak ada satu kuasa lain daripada Allah boleh mengatur hidup kita, itu panggil syirik. Sebab tu kita tu tak minta pada Allah, tak minta pada perkara tu, dia rasa dia ada kuasa supaya Allah ada juga. Jangan, itu orang panggil orang sombong, tapi orang sombong lah tu Allah duduk dekat dengan dia, duduk suruh nanti minta dia taknya minta. Nah, orang syirik dia panggil lah tu. Dan Allah Ta'ala apa dosa lain pada syirik, Allah Ta'ala apa belaka. Dosa lain tu insya-Allah kalau kita minta apa lah,
yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Nah, kalau kita minta ampun, insya-Allah dia ampun. Dosa syirik kalau mati dengan keadaan syirik, akan neraka. Tak apa dah. Wa man yusyrik billah, dan mereka atau sesiapa yang dikehendaki sesiapa yang persekutukan Allah dengan suatu yang lain, faqad iftara isman azima, maka dia sungguhnya telah melakukan dosa yang sangat besar sekali. Itulah ikhwan yang saya muliakan sekalian, marilah kita sama-sama takut pada Allah SWT, jaga daripada syirik sebanyak-banyak yang boleh. Selain daripada itu, Allah Ta'ala suruh kita, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa iza hakamtum bainan nasi an tahkum bil adli innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya. Amanah ni sesuatu yang wajib dipelihara dengan sebaik-baiknya dan diserah kepada tuan dia yang molek, dan jangan dia ambil barang demo tak izin. Kita kena hantar klik barang amanah orang, tengah ada syarat kita nak taubat dari dosa. La ilaha illallah. Dan apabila kamu tu hukum di antara manusia sebagai orang yang ada amnat, taksin, puak-puak paksa, puak terqadi, antahkum bil adli, atau ketua-ketua naklah kamu hukum dengan adil, jangan kamu hukum dengan zalim sama sekali. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya pada kamu. Innallaha kana sami'an basira. Dan sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat. La ilaha illallah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, athi'ullah wa athi'ur rasul ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan juga kepada walil amri, orang-orang yang ada kuasa dari segi pengaturan masyarakat dunia ni, daripada kalangan kamu sendiri. Taat pada dia selama mana dia suruh benda molek lah. Kemudian jika kamu berbantah berselisih dalam sesuatu perkara, sama ada di antara mu sama mu atau mu dengan walil amri mu, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Tengok situ cukup dah. Pada dah untuk kamu nak selesai masalah yang berlaku di antara kamu dengan sesiapa pun. Jika kamu benar beriman pada Allah dan hari kiamat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itulah molek sekali insya-Allah taala. Jangan dok rajak pada hawa nafsu, jangan dok rajak pada orang ada kuasa yang besar pada tu lagi. Maka semua itu adalah satu kesilapan besar. Rajaklah kepada Allah. Tengok ajaran Quran ayat gana, ajaran sunnah ayat lahana, waktu-waktu insya-Allah taala. Kemudian ayat berkenaan dengan apa dia? Allah Taala ayat wa man yuti'illah war rasul, dan sesiapa yang taat pada Allah dan Rasul, faulaika, maka mereka itu ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Maka mereka akan disamakan dengan orang-orang yang telah dikurniakan oleh Allah kepada mereka nikmat-nikmat, iaitu puak nabi, puak taat pada Allah. Siapa nak duduk dengan nabi, taat pada Allah dan Rasul. Sekali dengan nabi, boleh berjumpa dengan nabi, insya-Allah akhirat kelak. Was-siddiqin, sekali dengan orang-orang benar, dan sekali dengan orang mati syahid, asyuhada, mati syahid dalam berbagai-bagai sebab itulah. Ada 5 sebab mati syahid atau 7 sebab mati syahid. Insya-Allah. Was-salihin, dan orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan amatlah eloknya mereka itu menjadi teman rakan kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak lah ni. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. La ilaha illallah. Lepas tu Allah Ta'ala suruh kita berjihad pada jalan Allah. Jangan jadi lengah-lengah. Ayat ni surah bunyi suratun Nisa, tapi suruh perang, suruh gapa, ya ayyuhalladzina amanu khudhu hizrakum fanfiru subatin aw infiru jami'a. Wahai orang beriman, bersedialah kita duduk dalam keadaan warabitu, berjaga-jaga sebelum kamu menghadapi musuh.
Kemudian bila dikandaki marahlah ke medan perang. Nah, sepuak demi sepuak, atau jika perlu marahlah serentak beramai-ramai. Itu jangan kita tu berat-berat lagi. Sengaja-ngaja nak berat-berat diri, jangan. Kena jadi marah. Prom orang Islam ni orang duduk dalam keadaan prom sama untuk terima seruan jihad dan sebagainya. Nah, tetapi nak jihad dengan orang zalim, orang yang tidak benar, kita menjalankan hukum Allah secara asasi-asasinya. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ. Oleh itu orang-orang yang beriman yang mengutamakan kebahagiaan akhirat daripada kesenangan hidup dunia, naklah mereka berperang pada jalan Allah untuk membela Islam dengan orang kafir harbi. Kafir harbi lah, bukan kafir zimmi, kafir muahad, tak boleh perang dengan dia. وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Dan sesiapa yang berperang pada jalan Allah lalu ia mati gugur syahid atau beroleh kemenangan, maka kami akan memberi kepadanya pahala yang besar. Itu ya, itu ya, janji syurga, mati pada syurga, kalau hidup terus pun insya-Allah sebagai ahli syurga yang bergerak dalam dunia mengatur Allah dengan rahmat Allah Taala. Kemudian Allah Taala beri semangat, duk mana pun mati boleh cari belakangmu. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Nah, di mana jua kamu berada, ni puak munafik kata jangan duk pergi matilah, pergi perang. Berada, maut akan mendapat kamu bila sudah sampai ajal, sekalipun kamu berada dalam benteng-benteng yang tinggi lagi kukuh. Nah, mati ni dia boleh sampai belakang, duklah lubang mana pun, beringatlah setara mana pun, tak setubiklah menerima perintah Allah, perintah Rasul setara mana pun, dan sampai pihak mati Allah Ta'ala mari Israel dia ambil pergi perak belakang. La ilaha illallah. Lepas tu suruh tadabbur Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran. Patutkah mereka bersikap demikian, tidak mau memikir isi Quran? Fak kita biasa tak mikir isi Quran. Orang Islam sendiri pun tak ada tadabbur Quran, jangan kau orang bukan Islam. Nah, sila Allah Ta'ala marah dalam Quran, dia tak tadabbur ke Quran ni. Nah, kenapa kat tadabbur, baca pasal nak reti serta nak beriman dan beramal dengan isinya. Tu makna kata tadabbur. InsyaAllah tiap-tiap orang kena pakat tadabbur isi Quran. Isi sikit ni atas muka ni dengan kita hidup sampai 40-50 tahun ni bukan banyak. Nah, sikit sangat ya Quran ni atas muka. Nah, orang baca pagi petang, pagi sekali habis, petang sekali habis. Nah, Imam Syafi'i baca 2 kali sehari. Kita nak baca tadabbur sekali setahun ke, tak boleh. Kenapa begitu? Jangan sama sekali dah, kena tadabbur. Nah, kalau Quran itu datangnya bukan dari sisi Allah, nescaya mereka akan dapati perselisihan yang banyak dalam Quran. Tapi tak ada, ayat Quran tak ada belaga sahabat, short klong belakang, memajukan siapa yang ikut Al-Quran, sama ada dunia maju maupun akhirat sesat. La ilaha illallah. Itulah Allah Ta'ala. Lepas tu Allah Ta'ala kecek munafik. Allah, na'udzubillah, minta takutnya orang munafik. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Fama lakum fil munafiqina fi'atain wallahu arkasahum bima kasabu. Maka apakah yang menyebabkan kamu berpecah menjadi 2 golongan terhadap kaum munafik itu, padahal Allah telah menjerumuskan mereka ke dalam kekufuran dah. Puak munafik ni disebabkan apa yang telah mereka usahakan. Nah, aturiduna an tahdu man adallallah. Ning ada sengah duk sia tak apa, puak kita belaka, tak apa. Nabi cakap tegah dengan orang munafik, bukan? Bukan kata kepada dia dak. Maknanya adalah satu sikap, tapi ada sesengah tu tak setuju dengan sikap tegah gitu. Lalu tu Allah Ta'ala tegar, fama lakum fil munafiqina fi'atain wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adallallah. Adakah kamu pula hendak memberi petunjuk pada orang yang disesat oleh Allah? Wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Padahal siapa yang telah disesat oleh Allah, maka engkau tidak sekali-kali akan mendapat jalan untuk menyelamatkan dia. Itu asalnya. Nah,
puak-puak kafir ni, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Ni cita-cita puak kafir. Puak munafik seperti juga. Mereka suka, mereka kehendak. Kalaulah kamu pula menjadi kafir sepuak dia juga, maka dengan demikian itu menjadilah kamu sama seperti mereka. Allah, dia pisah nak buat sang pak puak. Nah, sang pak menjadi puak dia. Auzubillah min dzalik. Ini la ilaha illallah. Ini apa yang munafik susun masyarakat. Politik masuk juga ni, politik. Nah, ada pun dalam surah Al-Baqarah nu munafik mengenai ibadah, mengenai akidah. Ni mengenai dengan apa dia susunnya dalam masyarakat. La ilaha illallah. Dan satu lagi pula ayat yang sangat penting, jangan kita bunuh. Gapa dia, wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a. Nah, janganlah, tidak harus sama sekali bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali dengan tidak sengaja, tak ada arah lah. Nah, tu. Dalam hal tak sedekah tak sengaja pun dia kena bayar diat juga. Pak kalau bunuh dengan sengaja lah mana? Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Allah, ayat 93 dari surah An-Nisa ni berat sekali pada orang bunuh orang. Dan sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, gebede dia, kaki takir dia dengan sengaja lah, ikut mati dia, maka balasannya ialah neraka jahanam. Padahal dia tu orang mukmin juga, tapi pergi bunuh neraka jahanam. Pergi bunuh orang mukmin. Sama ada orang bunuh tu orang mukmin atau orang kafir atau munafik, tak kira lah. Penting masuk neraka jahanam. Duk lama mana lah neraka dengan sebab dia bunuh orang tu, kekallah ia di dalamnya. Ibn Abbas pegang ayat ni. Nah, dia kata tak boleh taubat. Nah, orang bunuh orang ni tak boleh taubat. Walaupun jumhur dia kata ayat ni kepada orang tak ada bunuh lagi. Dah bunuh dah, kita baca ayat lain juga. Ayat ni kita untuk orang tak bunuh lagi, jangan bunuh orang sama sekali. Setara mana nak murih dia, setara mana siapapun prayog dia, setara mana apa pun tak boleh, jangan bunuh orang mukmin. Orang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, haram darah dia. Kalau kita bunuh masuk neraka kekal dalamnya. Menurut ayat ni. Wa ghadiballahu alaihi. Allah Taala marah ke dia tu. Nah, wa la'anahu, Allah Taala laknat dia dalam neraka. Wa adalahu azaban azima, dan Allah Taala sedia baginya akan azab yang sangat besar. Ini jaga molek, hei orang Islam, hei orang kafir, bunuh orang mukmin, orang beriman pada Allah adalah neraka kekal dalamnya. Menurut pendapat Ibn Abbas, siapa mati dia tu, nah, banyak katanya dia tu tak boleh taubat situ. Tak boleh taubat mana kata tetap neraka tu dalam kekal neraka. Pasal masuk neraka juga. Tapi kekal kedak. Hak kekal kedak tu bersalah pendapat. Nauzubillah min dzalik. Kecuali kalau kita taubat, maka boleh jadi kita tu selamat daripada neraka insya-Allah taala. Kemudian Allah Taala kecek orang berjual. Jihad ni tak sama orang berjihad dengan orang tak berjihad. Nah, orang mujahidin tak sama dengan orang qaidin. Qaidin mana orang tak pergi lah, orang tak keluar jihad. Nah, tak keluar jihad. Allah Taala melebihkan orang mujahidin lagi. Nah, kemudian Allah Subhanahu Taala royak semaya dalam perang, semaya takut, semaya gapo, semaya salatul khauf. Nah, satu rakaat ya salatul khauf semaya. Sampai itu kata Islam ni masya-Allah sungguh. Nah, kalau musafir hak 4 ada 2. Kalau dalam perang hak 4 ada sah. La ilaha illallah. Ayat dalam surah An-Nisa ayat 102 tu insya-Allah taala. Kita tak ada nak baca pada petang ni kerana waktu sangat memburu kita ya. Maka Allah Taala ayat kepada kita beberapa perkara yang banyak yang kita akan dengar pada malam ni. Nah, iaitu mengenai dengan
Pada malam ni 2 kali ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. 2 kali dah, tak ada 1 kali dah pada malam ni. 1 juz yang ke-5 ni 2 kali Allah Taala royak tidak apung dosa syirik, jangan jadi dosa syirik. Kalau syirik tabat dah bosan ikut matilah syirik. Tu matilah syirik pakai tak kena apa? Masuk neraka samalah. Nauzubillah. Dia tak apa, tak ada masuk syurga lah. Apa ni kunci syurga? Bila Tuhan tak apa, mana kata tak ada kunci, nak kunci syurga tak ada. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Begitulah pada hari ini kita tengok ayat-ayat mengenai dengan apa dia sakut pak dengan cara hidup kita belakang. Cara hidup kita belakang supaya kita tu menjalankan cara hidup yang sangat baik. La ilaha illallah. Bahawa ayat belakang-belakang ni iaitu ayat mengenai dengan apa? Suruh buat keadilan walaupun atas diri kamu sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusihim awil walidain wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Jangan kamu tukar hawa nafsu siapa kamu tak boleh nak adil di antara para yang kamu hukum. Insya-Allah taala. Kemudian akhir sekali dengan ayat yang berbunyi lahana. Akhirnya munafik. Munafik ni innal munafiqina yukhadi'una Allah. Sungguhnya orang munafik ni tipu Allah Taala. Allah Ta'ala kata basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Berilah berita-berita kepada orang munafik dengan bahasa mereka disedia bagi mereka itu azab yang seksa yang pedih. Iaitu orang yang yattakhidul kafir, orang yang masuk dalam kafir harbi sebagai wali daripada orang mukmin hendak mempertahankan agama daripada serangan kafir harbi. Maka jangan sama sekali tujuan ya nak cari kemuliaan ya. Lalu tu Allah Taala tanya, ayabtaruna indahumul izzah? Patutkah mereka orang munafik mencari kekuatan kemuliaan pada sisi orang bukan Islam? Fa innal izzata lillahi jami'a. Kerana sesungguhnya kekuatan dan kemuliaan itu semuanya adalah milik Allah, diberikannya kepada sesiapa yang hendak. Nak meminta pada Allah, Allahumma inni as'aluka al-izzah. Izzani bil Islam, izzal Islam bi. Boleh. Lagilah tak apalah. Allah Taala marah pada orang munafik ni. Munafik kadang-kadang dia menyatakan puak ni gatik. Orang munafik ni dia tipu Allah. Apabila dia bangun di semaya dia malah, bangun malah. Mana tak orang munafik semaya juga. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, bangun dengan malah. La ilaha illallah. Jangan semaya malah, munafik maya malah yuraunan sangpa. Yuraunan wa nu orang tengok tak ya semaya padahal dia kata hati dia tak ada semaya. Wala yazkurunallaha illa qalilan, mereka pula tidak mengingati Allah dengan mengerjakan semaya. Sama ada semaya dan zikir baca Quran, malaikat sedikit sekali jara tak baca Quran, tak berhari baca Quran, tak berhari zikir, tak berhari semaya. Tu munafik. Ingat malaikat Tuhan ayat dalam Quran sendiri munafiknya dalam ayat yang ke-142 dalam suratul Nisa. Insya-Allah taala Allah Taala katanya innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira kecuali illa alladhina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin. Orang munafik kalau dia tabat tak apa. Orang berasa tadi munafik, malah sembahyang, malah zikir, malah baca Quran. Tabat pada Allah, beki diri, kembali pada Allah, ikhlaskan agamamu untuk Allah. Boleh duduk dengan orang mukmin kelak pula insya-Allah taala. Fa sawfa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima, akan balasan syurga yang besar di akhirat kelak. Begitulah. Pada akhir sekali ayat ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima. Pada ayat tu malam ni. Apa gunanya Allah menyiksakan kamu jika sekiranya kamu bersyukur akan nikmatnya? Allah Taala tak seksa kalau kamu syukur nikmat dia.
serta kamu beriman kepadanya, Allah Ta'ala tak seksamu. Nah, dan ingatlah Allah sentiasa membalas dengan sebaik-baiknya akan orang yang bersyukur padanya. Allahumma ja'alna min ibadika syakirin. Lagi amat mengetahui akan hal keadaan mereka. La ilaha illallah. Wa kana Allah, dan Allah Ta'ala tu syakiran alima. Terima kasih pada hamba dia yang taat pada dia. Ya Allah, terima kasih boleh Tuhan kepada hamba dia. Sebab aku wajib hamba dia taat pada Allah, tapi yang terima kasih pula. La ilaha illallah. Wa kana sa'yukum mashkura. La ilaha illallah. Sekadar itulah hari ini, ja'alana Allah wa iyyakum mimman sama wa qama ramadhana imanan wa ihtisaba, wa ja'alana wa iyyakum mimman ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi innahu qaribun mujib. Afana Allah wa iyyakum min sayyi'il asqam wa waba'i corona. Allahumma arfa' waba'a corona wadfa'il bala' anna wa 'anil ibad wal bilad innahu ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti pula program bahasa bahasa Thai pula sebagai khulasah pada ayat saya baca tadi. Dan insya-Allah lepas itu kita pakai untuk duit tabarruk untuk wakaf pada Madinatus Salam. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sawis sabil. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.